Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Bersua kita dalam program Pendidikan Kelantan iKelas dari Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Cikgu memperkenalkan diri, nama cikgu ialah Puan Darlis binti Jena, mengajar dalam Pendidikan Seni Visual di Sekolah Menengah Kebangsaan Penambang. Baiklah, tajuk yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini ialah ekspresi lukisan perspektif di bawah bidang seni halus di tingkatan 2. Baiklah, pelajar sekalian, apakah itu lukisan perspektif? Dapatkah pelajar gambarkannya atau pernahkah pelajar menghasilkan lukisan perspektif? Cikgu percaya pelajar pernah berada di suatu tempat yang menarik, seperti berada di tengah-tengah bandar yang moden, mengkagumi sudut bangunan yang indah, atau mungkin pelajar bersama keluarga pernah melancong atau berkelah di kawasan air terjun, meniti jambatan gantung atau melihat pemandangan indah dari atas bukit. Jadi, rakaman sebeginilah yang akan didakar ke atas karya seni berdasarkan idea kreativiti dan inovatif seseorang individu. Lukisan perspektif merupakan cabang seni lukisan teknikal yang sering dihasilkan untuk membuat pelan, membina model-model, reka bentuk terutamanya dalam bidang arkitek, pereka landscape, pereka hiasan dalaman dan juga dalam bidang reka bentuk teknologi. Baiklah, setelah melihat paparan itu tadi, diharapkan pelajar telah mendapat pendedahan awal tentang apa itu lukisan perspektif. Lukisan perspektif merupakan satu kaedah bagaimana kita melihat, menggambar, memahami, menterjemahkan sesuatu reka bentuk objek itu kepada sudut pandangan 3 dimensi. Tujuan mempelajari lukisan perspektif ialah agar pelajar dapat menganalisis dan memanipulasikan hasil eksperimentasi dan penerakaan media, proses dan teknik yang pelajar telah pelajari sebelum ini di dalam menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif bagi penghasilan sesebuah karya seni lukisan perspektif. Di dalam bahagian ekspresi seni ini, pelajar dikendaki menghasilkan sebuah karya seni dengan menggunakan pengetahuan dalam teknik-teknik lukisan perspektif yang akan dipelajari nanti. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran ini, kita lihat dahulu paparan tentang skop lukisan perspektif yang akan kita pelajari nanti. Baiklah, terdapat 3 jenis garisan perspektif, iaitu garisan perspektif 1 titik lenyap, garisan perspektif 2 titik lenyap dan garisan perspektif 3 titik lenyap. Namun, terdapat beberapa jenis lagi garisan dalam penghasilan lukisan perspektif. InsyaAllah, jika cikgu akan menerangkan dan membincangkannya dengan lebih terperinci lagi dalam slot yang akan datang. Baiklah, seterusnya kita mulakan dengan tajuk garisan 1 titik lenyap. Sebelum cikgu teruskan dengan pembelajaran, pelajar haruslah mengenali dahulu apakah garisan ufuk dan titik lenyap. Garisan ufuk ialah garisan yang mendatar yang merentasi kertas lukisan dan ianya terletak pada paras penglihatan mata manusia. Manakala titik lenyap pula ialah garisan sejajar dengan garisan ufuk yang diunjurkan bagi memperolehi pandangan perspektif bagi sesuatu objek. Mulakan dengan membuat 1 titik lenyap di tengah-tengah garisan ufuk
pada kertas lukisan, kemudian bina dan unjurkan beberapa garisan lagi ke bawah atau ke atas sehingga membentuk gubahan lukisan seperti contoh dalam gambar slide, mengikut idea dan kreativiti pelajar. Untuk itu, dalam slide ini, cikgu telah sediakan video pendek yang mengandungi demonstrasi garisan titik lenyap bagi membantu pelajar. Baiklah, seterusnya, setelah pelajar mempelajari dan mengetahui bagaimana sesuatu garisan ufuk dan titik lenyap itu berfungsi, pelajar bolehlah membina sendiri berbagai variasi gubahan, lakaran, lukisan perspektif satu titik lenyap yang baru berdasarkan kreativiti pelajar masing-masing. Contohnya, pelajar boleh menambahkan beberapa bentuk empat segi lain pada satah yang sama. Kemudian unjurkan garisan tersebut dari titik tengah untuk membina berbagai variasi dalam perspektif satu titik lenyap seperti yang dipaparkan di dalam slide ini. Hasilnya, pelajar akan dapati bahawa perbezaan dimensi objek yang semakin mengecil ke belakang dan sebaliknya objek semakin besar di hadapan. Berdasarkan paparan di dalam slide, jelas menunjukkan berlaku perubahan pada saiz, ruang, jarak dan objek serta warna di mana semua objek akan kelihatan semakin menghilang dan tidak kelihatan dalam satu arah. Contohnya, gambar dalam paparan slide ini kelihatan saiz bentuk pokok-pokok dan kelebaran jalan yang semakin mengecil dan menghilang ke arah belakang. Sementara semakin dekat pokok-pokok tersebut akan kelihatan semakin besar dan jelas. Perubahan ini mewujudkan ruang kedalaman atau ruang kecetikan di dalam gubahan karya seni perspektif. Dalam paparan seterusnya, bolehkah pelajar membezakan antara ketiga-tiga gambar tersebut? Ketiga-tiga gambar tersebut memaparkan satu sudut pandangan terhadap binaan bangunan dalam garisan perspektif satu titik lenyap.
Semakin luas atau besar jarak antara bangunan, maka unjuran garisan silang antara titik lenyap dan garisan ufuk adalah lebar dan pendek. Manakala semakin sempit dan kecil jarak antara bangunan, maka unjuran garisan silangnya akan lebih sempit dan tinggi. Seterusnya, kita akan pelajari pula tentang garisan perspektif dua titik lenyap. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, perspektif dua titik lenyap mempunyai dua titik yang berada di sebelah kiri dan kanan di atas garisan ufuk di tengah-tengah kertas lukisan. Mulakan dengan membina dua titik di kiri kanan pada garisan ufuk. Kemudian, bina satu garisan menegak pula di tengah-tengah garisan ufuk. Setelah itu, unjurkan garisan titik lenyap itu tadi supaya garisan kedua titik lenyap tersebut bersilang antara satu sama lain di tengah-tengah garisan ufuk. Kemudian, bina dan hasilkan bentuk daripada garisan silang yang bertemu tadi seperti paparan di dalam slide ini. Baiklah, bagi membantu memberi lebih kefahaman lagi dalam penghasilan garisan perspektif dua titik lenyap ini, cikgu telah kongsikan demonstrasi video pendek di dalam slide ini. Seterusnya, dalam paparan ini jelas menunjukkan bagaimana penghasilan antara dua titik lenyap di atas garisan ufuk telah membentuk deretan bangunan. Bagi mendapatkan hasil karya yang lebih terperinci dan menarik seperti dalam gambar di dalam paparan slide ini, murid-murid boleh membina beberapa lagi garisan silang agar lebih banyak lakaran binaan dapat dihasilkan. Seterusnya, membentuk dimensi yang baru dalam sudut perspektif dua titik lenyap. Slide seterusnya, bagi menghasilkan variasi gubahan garisan dua titik lenyap seperti dalam gambar paparan, perlulah diperbanyakkan lagi garisan-garisan di tengah-tengah garisan ufuk yang kemudiannya diunjurkan menghala keluar agar memudahkan pelajar membina objek yang baru serta tersusun, di mana garisan ini bertujuan untuk menyilang garisan-garisan yang dihasilkan antara titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 agar membentuk variasi reka bentuk objek lukisan perspektif dua titik lenyap. Seterusnya, berdasarkan gambar di dalam paparan slide ini, gambar 1 menunjukkan garisan menegak ke atas telah dibina pada pertemuan titik silang antara titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 untuk menandakan ketinggian perbezaan pada bangunan tersebut. Manakala gambar kedua pula, unjuran titik lenyap bagi titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 memfokuskan bahagian tengah bangunan, menjadikannya bahagian paling dekat atau paling hadapan dalam lukisan perspektif.
Akhir sekali, kita pelajari pula tentang lukisan perspektif 3 titik lenyap. Di dalam lukisan perspektif 3 titik lenyap, terdapat 3 titik lenyap, iaitu titik lenyap yang terletak di sebelah kiri dan kanan, manakala titik lenyap yang ketiga terletak sama ada di atas atau di bawah garisan ufuk. Dalam paparan slide ini jelas menunjukkan bagaimana titik lenyap 1, titik lenyap 2 dan titik lenyap 3 disambungkan antara satu sama lain. Dalam paparan ini juga, cikgu kongsikan juga video pendek sebagai panduan kepada pelajar-pelajar sekalian. Dalam paparan seterusnya, setelah ketiga-tiga titik lenyap tersebut disambung antara satu sama lain, bina dan hasilkan suatu reka bentuk objek hasil daripada unjuran garisan silang titik-titik lenyap tersebut. Hasilnya, pelajar akan menyedari dan mendapati bahawa objek yang dihasilkan tersebut semakin mengecil ke bawah dan sebaliknya semakin besar apabila didongakkan ke atas. Perspektif 3 lenyap ini kebiasaannya menggambarkan sesuatu objek yang sangat besar, luas dan tinggi secara visual, seperti binaan bangunan di dalam bandar yang sibuk, sama ada dipandang dari atas atau dari bawah. Setelah pelajar mengetahui bagaimana unjuran titik-titik lenyap itu bersilang dan bagaimana ianya membentuk sesuatu reka bentuk objek sehingga menghasilkan sesuatu karya seni perspektif yang menarik. Namun jika kita menukarkan dan meletakkan titik lenyap yang ketiga tadi di atas garisan ufuk, hasil perspektif akan menjadi sebaliknya, seperti yang dipaparkan dalam gambar ini. Ini adalah kerana ianya menggambarkan seakan kita berada di bawah bangunan yang menjenguk ke atas. Baiklah pelajar sekalian, diharapkan pelajar mampu menghasilkan lukisan perspektif secara kreatif dan inovatif berdasarkan lukisan 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap bersama-sama guru pelajar sekalian. Di sini, cikgu sertakan contoh-contoh hasil pelajar sebagai panduan untuk dikongsikan bersama-sama pelajar sekalian. InsyaAllah, kita akan berjumpa lagi di dalam slot pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.